12, iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Okey, I buat slide. Okey, jadi apa lagi slide saya? Lah. So, dalam koordinasi dan gerak balas manusia ni, ada beberapa term lah sepatutnya awak kena ingat semua bila saya sebut benda tu merujuk pada apa. Macam kita ambil yang bahasa Melayu senang je lah. Kita ada kat sini kepekaan, rangsangan. Kalau dulu kita panggil stimulus. Tapi saya tengok dalam textbook awak ni memang dia tak guna perkataan stimulus dah. So, kita ada apa dia gerak balas, apa dia efektor, apa dia reseptor, koordinasi tu sendiri apa. So ada beberapa term tu memang kena guna dekat dalam biologi tu memang guna istilah tu. Awak tak boleh guna istilah lain. Waktu yang awak kena ingat lah dalam belajar benda ni dan sebenarnya dia sangat menarik dan dia dekat dengan kita lah. Berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas ni. So first kali awak kena tahu apa maksud kepekaan. Kepekaan ni maksudnya keupayaan mengesan perubahan dalam persekitaran dan bergerak balas bergerak balas terhadap perubahan. So maksudnya bila badan kita, dia lebih kepada badan manusia lah ni kan. Gerak balas yang kita belajar hari ni lebih kepada manusia. Waktu tumbuhan awak akan belajar tahun depan, tingkatan 5. So apa saja gerak balas yang kita lakukan terhadap perubahan persekitaran itu menunjukkan badan kita sebenarnya sangat peka. Kepekaan kita terhadap perubahan lah yang berlaku di persekitaran dan kita pun bergerak balas terhadap perubahan tersebut. So kepekaan lah tu dia panggil. Okay, lepas tu kita ada rangsangan. Rangsangan ni adalah perubahan persekitaran uh, yang berlaku yang merangsang badan kita melakukan gerak balas. Dan ada dua jenis rangsangan. Satu rangsangan luar, satu lagi rangsangan dalam. Okay, rangsangan luar ini adalah rangsangan daripada persekitaran luar badan cahaya. Luar badan, contoh dia cahaya. Contoh panas ke kan? Ataupun tak payah. Bukan cahaya, bukan panas. Awak nampak ada anjing ke? Awak nampak guna mata lah, diguna mata cahaya ni. So apa saja perubahan dekat luar. Lepas tu kita juga boleh bunyi ke, telefon berbunyi ke, awak sedang mendengar saya mengajar ni. Itu adalah rangsangan luar awak. Menggunakan bunyi. Awak tengah tengok slide yang saya tunjuk dalam telefon awak, dalam laptop ke kan. Itu adalah rangsangan luar yang melibatkan mata. Mata tu dia akan terima cahaya. Okay, lepas tu rasa kalau awak makan benda ke, awak rasa bau, ada bau busuk ke, bau wangi ke, ataupun suhu persekitaran. Kita ada sejuk ke, panas ke kan. Inilah semua rangsangan persekitaran. Lepas tu kita ada tekanan, kita ada sentuhan. So touch ni yang ni gambar binat apa tu, gambar pokok. Tapi sebenarnya sama je kalau awak tekan badan awak kan, awak akan rasa tu sentuhan tu ataupun awak tak payah tengok pun awak dah tahu benda yang awak pegang ini benda tu kasar ke apa kan. Itu melalui tangan kita lah sentuhan. Lepas tu kita ada tekanan, pressure yang tu. Yang macam dalam gambar ni dia kena cubit kan. So ini semua adalah perubahan persekitaran. Yang ni kalau tumbuhan cahaya ni yang ni lah. Tapi kalau kita manusia kita nampak sesuatu benda tu melalui cahaya. So itu perubahan persekitaran. Lepas tu kita ada rangsangan dalam. Rangsangan dalam ni adalah rangsangan dalam daripada badan kita sendiri. Contoh kat sini adalah tekanan osmosis darah. Nah, yang daripada buku teks awak ni. Tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan. Tadi suhu dekat luar, panas sejuk. Lepas tu ada juga kat luar tak ada masalah. Elok je tapi badan kita. Panas ke sejuk dekat dalam kan. Okey, lepas tu perubahan aras gula dalam darah. Yang ni pentinglah tekanan osmosis darah dengan perubahan aras gula dalam darah serta perubahan suhu badan ni. Ketiga-tiga ni dia ada kita panggil hemostasis dia yang kita akan belajar. Macam mana gerak balas itu berlaku dekat dalam badan kita yang merangsang perubahan macam mana rangsangan yang berlaku dekat dalam badan kita yang menyebabkan perubahan gerak balas yang badan kita juga buat untuk bergerak balas terhadap rangsangan tersebut.
So kita akan belajar. Yang tu dalam homeostasis. Rasa hujung 3 dan 4 awak akan belajar tentang homeostasis tu. So ini adalah uh, awalnya untuk proses apa tu, untuk koordinasi dan gerak balas ni. Awak kena tahu dia kepekaan, rangsangan tu macam mana, kan? Okay, ini bahasa Inggeris lah, saya tak ingat nak delete lagi. Okay, yang ini ni contohlah. Okay, yang ini blood pressure, blood body temperature. Yang ni samalah macam dalam teks awak, cuma dia bergambar je lah. Okay, so kat sini ni kita akan tengok perubahan uh, luaran ataupun perubahan dalaman. Contohlah, awak terkena apa tu, mak yang panas, kan? Terkena mak panas. Apa jadi? Apa yang berlaku? Sebenarnya tanpa awak berfikir, tangan awak yang kena mak panas itu akan tersentak tiba-tiba je. Awak akan terus angkat tangan awak macam tu dengan cepatnya. Itu adalah gerak balas yang berlaku secara normal. Itu adalah gerak balas yang kita panggil sebagai tindakan refleks. Ah, lepas dia ada tindakan refleks, dia ada gerak balas, tindakan terkawal, dia ada tindakan luar kawal, dia ada tindakan terkawal, tindakan luar kawal, dan tindakan refleks. Dia ada 3 tindakan jenis kat situ. Lepas tu tindakan tu juga mungkin autonomi, automatik, lepas tu melibatkan otak ke tidak, semua tu lah. Tetapi itu semua melibatkan gerak balas kita lah. Apabila berlaku perubahan persekitaran. So perubahan persekitaran ni jangan awak fikir, oh awak nampak benda tu berubah gitu je. Tak. Awak tersentuh benda panas, itu pun kira perubahan persekitaran. Sentuhan awak itu menyebabkan awak tahu mak itu panas. Automatik tangan akan tersentak dan lepas jab tu ke mak ni lah, kat sini mak. Okey, lepas tu kalau awak rasa kat luar sejuk, automatik awak akan pergi ambil jaket, pakai sweater ke apa ke, kan? Ataupun awak tutup aircon kalau tengah duduk dalam aircon, awak tutup kipas. Itu adalah gerak balas. Gerak balas lah tu. Okay, lepas tu kita ada juga yang ni cahaya lah. Yang ni kalau pokok lah. Biarlah kita abaikan yang ni, kan. Okay, lepas tu kalau awak dengar telefon berbunyi, akan angkat telefon. Automatik kita akan pergi dekat telefon dan angkat. Takkan nak biar telefon tu tak berbunyi, kan. So itu adalah gerak balas biasa yang berlaku. Bila kita membuat gerak balas tersebut, maksudnya badan kita normal lah. Gerak balas itu normal. Okay, lepas tu sama juga macam body temperature ni. Bila badan kita panas, automatik badan kita akan berpeluh. Awak tak suruh pun badan awak berpeluh. Apa kata? Panas kat luar ni weh. Padahal berpeluh. Tak Badan awak automatik buat sendiri benda tu. Sebab ini melibatkan perubahan dekat dalam. Kalau macam ni awak fikir ni. Bukan ni. Awak fikir ni. Cool weather ni, kan. Awak fikir awak nak pakai jaket tu, awak nak tutup aircon. Awak fikir dulu sekejap. Tapi kalau melibatkan macam ni, yang ni tindakan refleks, awak tak fikir langsung dah. Gerak balas. Yang ni pun sama. Yang ni awak tak fikir ni. Tapi sebenarnya otak awak bekerja untuk buat benda ni. Sampailah awak boleh berpeluh. Nanti kita akan tengok dekat dalam bab ni. Sebab tu saya kata bab ini sebenarnya sangat menarik. Sebab dia dekat dengan kita dan dia akan bagi tahu kita macam mana kita buat satu gerak balas tu. Padahal kita sebenarnya apa saja gerak balas. Macam awak tengah mendengar saya bercakap. Saya sedang bercakap ni. Apa saja yang dikeluarkan oleh mulut saya ni tengah bercakap ni, sebenarnya otak saya dah fikir. Walaupun straight macam tu. Macam bila masa fikir, kan? Tak. Apa saja yang tu, sebab itu gerak balas, tindak balas terkawal. Memang kita dah fikir dah. Cuma kita tak tahu macam mana otak kita tu boleh berfikir. Cepatnya Allah cipta otak kita itu sebenarnya. Macam mana dia boleh bertindak balas. Okay, so ini ada dia bagilah. Stimulus ni rangsangan lah bahasa Inggeris. Respon tu gerak balas. So, kita ada external dengan internal stimulus kat sini. Lepas tu kenapa sebenarnya ada dekat dalam hujung-hujung 12.1 ni, kenapa kita kena bertindak balas? Kenapa keperluan gerak balas itu? Saya sentuh sikit lah, nanti akan sentuh juga kat belakang. Okay, so untuk survive lah. Untuk kita boleh uh, apa survive dalam kehidupan kita. Okay, lepas tu kita nak suruh badan kita tu tak, macam ni cakap kat awak, protect untuk memelihara kita punya badan kita. Okay, lepas tu nak maintain persekitaran dalaman dengan luaran tu. Dia kena ada. Macam contoh, suhu badan awak mesti 37 darjah Celsius. Kalau bukan 37 darjah Celsius, awak demam. 38 demam. 39 demam panas. Itu maksudnya nak maintain yang optimum punya. Supaya semua gerak balas dekat dalam badan awak tu berlaku dengan eloknya. Sama juga macam aras gula dalam darah. Aras gula dalam darah ni dia dah ada dah. Regular dia berapa, optimum dia berapa. Kalau lebih, orang tu dah kira kencing manis ke,
Kalau kurang dia dah kira ada penyakit hypoglycemia ke. Okey, sebab tu kolesterol ke apa ke, itu maksudnya untuk maintain, untuk apa tu, supaya memastikan uh, dalaman kita tu, persekitaran dalaman kita tu adalah dalam keadaan yang uh, optimum, yang tepat dekat situ tu. Okey, lepas tu untuk bergerak, untuk melarikan diri ke tadi, untuk survive tu kan. So untuk mendapatkan cahaya matahari dan mineral, yang ni lebih kepada pokok lah. Yang ni bawah ni dah pokok, dan kita sampai dekat tumbuh je lah, pokok dia tak gerak. Okay, so term yang seterusnya awak kena tahu apa maksud koordinasi. Koordinasi adalah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas bersesuaian oleh efektor. So efektor ni adalah apa dia? Bahagian badan yang melakukan gerak balas. Apa dia reseptor? Reseptor ni adalah sel deria khas yang mengesan rangsangan. Okay, gerak balas ni pula adalah cara bagaimana organisma itu bertindak balas selepas satu-satu rangsangan itu dikesan oleh badan. Dan semua gerak balas ini, koordinasi ini sebenarnya melibatkan pusat integrasi kita, iaitu otak, yang menterjemahkan impas saraf yang dihasilkan oleh reseptor untuk mengkoordinasi satu gerak balas yang sesuai. Contohlah, bila awak tengok anjing. Okey, dan bila kita tengok anjing, sebenarnya cahaya masuk daripada mata kita. So mata adalah reseptor sel deria khas yang mengesan adanya anjing dekat depan kita. Okey, apapun awak tak dengar, tak nampak lagi anjing, awak dengar anjing menyalak. Anjing menyalak je. Siapa, apa yang dengar? Organ deria mana dengar? Telinga. Dekat dalam telinga kita tu dia ada sel deria yang kita panggil sebagai reseptor yang akan mengesan bunyi anjing menyalak itu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Okey, awak pun tahu dekat dah anjing ni. Okey, impas saraf dah masuk dekat dalam okey, reseptor dah jadi impas saraf. Impas saraf tu akan bergerak. Dia akan ada lah neuron-neuron semua tu kan. So, dia akan pergi dekat otak. Otak akan mengintegrasi. Kalau awak nampak anjing tu, awak akan decide. Otak akan buat keputusan nak lari ke nak lawan anjing tu. Gerak balas yang tepat pada waktu itu adalah akan menghasilkan satu koordinasi, iaitu proses pengesanan rangsangan oleh reseptor, start dengan mata tadi ataupun telinga tadi, yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian. Fight or flight, awak nak lari ataupun awak nak lawan anjing tersebut. Biasanya kita larilah, tapi lagi lari lagi anjing kejar kan. Ada orang okey buat keputusan duduk stay dekat situ, anjing tu berjalan sendiri je kan. Ada juga orang macam tu. Ataupun kalau awak berani, awak lawan. Tak kisahlah, yang penting bersesuaian dengan keadaan yang sepatutnya dan kemampuan diri awak. Okay, so biasa nyuruk lah ataupun lagi dan nyuruk lah, tapi jangan lari laju sebab anjing tu ingat dia suruh awak kejar awak pula. Contoh maksud koordinasi, gerak balas, reseptor, efektor dan juga otak dalam satu koordinasi di mana dia bermula dengan pengesanan rangsangan oleh reseptor dan berakhir dengan gerak balas yang dilakukan oleh efektor apabila satu perubahan persekitaran rangsangan diperolehi oleh badan kita. Boleh ke? Faham ke? Term-term ni semua? Pak A? Pak A? Ada ke tak? Faham. Faham? Ada masuk tubik ramai ni. Okey, tak apa. Kalau awak rasa awak dengar kejap, tak dengar kejap kan? Boleh awak nanti tengok link lah. Saya akan bagi macam biasa. Tolonglah tengok kalau rasa perlu. Kalau tidak, boleh cari Cikgu lain ajar pun tak ada masalah. Saya okey je. Tak ada masalah. Kalau awak rasa awak perlukan penerangan daripada cikgu-cikgu lain dalam YouTube, boleh cari dekat dalam tu juga. Tak tengok link yang saya bagi, YouTube saya bagi nanti pun boleh juga. So, ini adalah contoh di mana gerak balas perubahan persekitaran luar berlaku. Tadi saya bagi anjing. Sekarang, sebelum tu saya nak tanya awak. Katakanlah awak dengar bunyi anjing. Awak tak nampak lagi dia. Ada tak kamu rasa jantung awak duk-dak, duk-dak, duk-dak? Bunyi tak? Awak rasa awak dengar tak macam jantung awak tengah bunyi? Dengar ke tak? Dengar aku. Dengar biasanya kan? Kenapa? Sebab sama juga rangsangan ni, dia kalau macam yang tu, dia akan melibatkan dua sistem tau. Satu, sistem saraf yang melibatkan nanti hari ni nak belajar.
Tak adalah hari ni nak belajar sama campur dengan esok. Dan nanti hujung-hujung bab ni dia ada satu lagi sistem yang kita panggil sebagai sistem endokrin manusia. Yang itu tu dia yang menyebabkan jantung awak tu berdegup kencang. Lepas tu tiba-tiba je awak rasa pernafasan awak laju. Dia ada dua benda kat situ. Itu koordinasi juga. Koordinasi ni sebenarnya dia membabitkan bukan saja sistem saraf tapi juga sistem endokrin kita. So dia akan hasilkan satu tindak balas yang tepat. Macam mana tiba-tiba kalaulah awak kena kejar sungguh dengan anjing tersebut. Kalau kita fikir logik, kalaulah lintas katakanlah ada longkang besar. Kalau time biasa suruh lintas memang tak lepas apa tu longkang yang besar tu. Tapi bila time kena kejar dengan anjing, insya-Allah lepas longkang yang besar tu awak lompat. Kenapa? Sebab waktu tu akan ada hormon lah. Sebab tu saya kata dia akan melibatkan sistem endokrin yang akan menghantar hormon tertentu untuk mempercepatkan pernafasan awak, degupan jantung awak, kadar penghasilan penukaran glukosa untuk menghasilkan tenaga. That's why waktu tu hormon adrenalin tengah tinggi dan awak boleh lompat dengan tanpa perlu fikir, lepas ke tak lepas ni, awak main redah je. Memang biasa akan lepas. Itu semua adalah gerak balas yang awak nak belajar dekat dalam bab. So yang ini ni, gambar dekat dalam buku teks awak. Darjah 12.1 ni hanyalah melibatkan gerak balas sistem saraf sahaja ni. So rangsangan daripada persekitaran luar, contoh bunyi telefon berdering. Okey, apa yang dikesan? Dikesan oleh deria, organ reseptor deria dalam organ deria dan diubah menjadi impas saraf. Organ derian apa kat sini? Awak kena pastikan organ derianya adalah telinga sebab dia kata bunyi. Jadi organ deria kita telinga. Okey, dan dia akan telinga, dekat dalam telinga tu dia ada koklea. Dia ada sel yang peka dengan cahaya. Cahaya pula dengan koklia. Dengan apa tu? Dengan kita punya bunyi. Maka dia akan tukarkan. Itulah reseptor, dia akan tukarkan kepada impas saraf. So impas saraf ini akan dihantar melalui sebenarnya ada neuron deria ataupun neuron efferent dan dihantar ke mana? Kepada otak. Di pusat integrasi otak ni, otak akan interpretasi maklumat tu. Telefon berbunyi, maka awak kena angkat telefon tu dan bercakap. Macam tu lah konon otak awak tengah buat kerja. So dia akan keluarkan impas baru, kata kena angkat telefon ni, nak pergi ambil cari telefon, tu angkat dan jawab telefon. So gerak balas baru akan dicetuskan, impas saraf akan keluar daripada otak, akan dihantar kepada neuron efferent dan akan hantar kepada efektor. Efektor kita ni, kalau lah telefon tu jauh, efektor kita ada dua lah. Satu kaki, dia akan hantar impas saraf pergi kepada kaki kita untuk buat proses pengecutan dan pengenduran otot. Waktu tu akan ada tenaga yang dihasilkan dekat otot untuk mengecut dan mengendur, maka otot kaki kita akan bergerak pergi cari telefon. Ataupun kalau telefon tu dia memang dah dekat, yang ni tangan je lah. So tangan kita akan capai telefon, sama juga otot impas saraf akan dihantar kepada efektor. Efektor kat situ otot tangan. Untuk menghasilkan gerak balas, maka telefon akan dicapai dan dia akan tekan jawab tu, call tu untuk jawab telefon dan lepas tu mulut akan bercakap dan bagi reaksi lah terhadap telefon tadi, apa saja yang perbualan dekat dalam telefon tu. So itu adalah gerak balas persekitaran apabila telefon berbunyi. Kat sini persekitaran luar. Lepas tu kita ada satu lagi. Amirah memang tak masuk ke? Tadi kelas BI dia masuk? Kelas agama tadi dia masuk? Pak A? Tak dengar ke awak? Tak perasan cikgu. Okey, tak apa. Sekejap ni.
Okay, sama balik. So yang ini ni adalah untuk apa tu tindak balas yang melibatkan perubahan persekitaran dekat dalam pula. Okay, apa yang berlaku dekat dalam gambar ni adalah rangsangan daripada persekitaran dalam. Contoh tekanan darah lah. Tekanan darah meningkat semasa berlari. Awak lari, tengah lari kan. Awak tu katakanlah nak merentas desa. Time merentas desa kan. Mula-mula slow, lepas tu awak laju sikit. Bila awak start berlari, sebenarnya tekanan darah meningkat semasa berlari tu. Okey, apa yang berlaku adalah dia akan dikesan oleh reseptor. Sekarang ni reseptor yang ada dekat dalam badan kita memang yang nak kesan perubahan persekitaran dekat dalam. So nama dia adalah baroreceptor. Reseptor ini ada di arka aorta dan juga arteri karotik. Dia nak kesan tekanan darah. Naik ke rendah? Dia memang baroreceptor ni tekanan. Baro ni tekanan. So reseptor maksudnya reseptor yang mengesan tekanan darah. Jadi dia akan kesan. Okey, kalau naik dia kesan, kalau rendah pun dia juga yang kesan. Jadi pada dua tempat di arka aorta, dekat awal-awal aorta dengan pada arteri karotik yang duduk dekat tepi jantung, dekat adalah salur dekat jantung. Okey. Dan impas saraf itu akan dihantar, tetap akan dihantar kepada otak kita, iaitu pusat kawalan kita lah. Tapi kat otak ni, kejap lagi awak akan tengok ada 3 bahagian tau. Tadi kalau mata, cahaya ataupun bunyi, dia akan pergi kepada bahagian cerebrum. Kali ni, dia akan pergi kepada bahagian medulla oblongata. Sebab medulla oblongata yang kawal kardiovaskular kita, jantung kita. Jadi dia akan hantar dekat situ. So medulla oblongata akan kesan, okey, tekanan darah tinggi ni. Maka sebab dia aktif kan. So dia akan turunkan. Macam mana dia nak turunkan tu? Arahan keluar daripada medulla oblongata menghantar impas baru yang mengarahkan tekanan darah ini mesti diturunkan. Apa nak buat supaya tekanan darah ni diturunkan? Okey, pengecutan otot kardium akan diperlahankan. Automatik macam tadi awak dengar bunyi anjing, automatik jantung awak berdegup laju. Sebab ada impas saraf daripada otak yang pergi hantar dekat jantung awak untuk mempercepatkan proses pengecutan dan pengenduran otot jantung. Sebab tu otot jantung awak bergerak laju. Sekarang ni sebab tekanan darah dah tinggi, medulla oblongata bagi arahan, bagi tahu dalam darah tadi persekitaran luar. Bunyi suara anjing, yang ini darah tu sendiri tiba-tiba tekanan darah tu meningkat. So dia akan hantar ke medulla oblongata akan keluarkan arahan, impas saraf juga, tapi kali ini untuk merendahkan merendahkan tekanan darah. So apa dia buat adalah dia akan hantar kepada jantung untuk memperlahankan proses pengecutan jantung. Di samping itu, dekat kita punya kulit, dekat salur darah tu, dia akan buat proses pengembangan. Salur darah kita ni kan anjal. Rasa saya bagi tahu kelas ni dah. Salur darah kita ni anjal, terutama sekali arteri. Arteri kita ni dia anjal tau. Kenyal anjal pula kenyal. Kalau ingat tak? Betul dah kelas ni. Kalau berlaku arteriosklerosis tu kan? Arteriosklerosis dia dah jadi tak anjal. Ingat kan? Tak anjal pula kenyal. So, dia akan mengembang. Bila dia mengembang, laluan tu besar. So, tekanan akan berkurangan. Kuranglah sikit. So, dia akan turunkan kembali tekanan darah kepada julat yang normal. Okey. Okey, apa Amira tak hijau tu? Oh, baru boleh. Okey, kejap Nat. Telefon saya bunyi azan. Kena berhenti sekejap. Oh, telefon saya awal 5 minit dah. Jadi memang tak masuk lagi Zoho. Tapi telefon saya bunyi dah. Sorry lah.
Okay, so kita sama balik. Sorry lah, telefon saya memang, saya tak kerti lah, tak tahu. Dulu boleh boleh tutup. Tak tahulah saya tak saya download app apa tadi, jadi tak ada nak tutup, tak kerti nak tutup. Yalah dia, elok je baru ingat kita. Okay, so sama balik Okay, yang ini adalah gerak balas kalau perubahan persekitaran dalam berlaku. Nanti awak tengok lah sebenarnya bila saya terangkan ni, sepatutnya dia combine dengan macam-macam benda lagi, tapi sebab awak tak sampai lagi dekat bahagian tu. Jadi awak mungkin akan bela lah sikit. Nanti bila dah siap semua dalam bab ni, awak akan nampak kaitan di antara satu sama lain. Okay, next adalah jenis-jenis receptor. So kita ada tadi, macam tadi lah. Kita ada yang kita jumpa tadi baroreceptor. Barometer tu, kalau barometer tu alat untuk menguji tekanan kan. Jadi kat sini sama juga. Baro tu adalah perubahan tekanan. Dikesan perubahan tekanan. Kimo tu mari daripada perkataan kimia. Chemical. So bahan kimia dia beri kesan kalau ada perubahan bahan kimia dalam badan. Macam mana badan ada bahan kimia? Oh awak belajar belajar dah sebenarnya, tapi saya tak terangkan sebab awal-awal dulu waktu saya mengajar tingkatan 5, SPM 2020 tu kan saya banyak hantar link je kan. Dia kan ada oksihemoglobin dengan asid karbonik dekat dalam badan kita. Apabila oksigen ke karbon dioksida banyak dekat dalam badan kan. So itu adalah perubahan bahan kimia yang berlaku dekat dalam badan kita. Bukannya kita ambil bahan kimia daripada luar kita masukkan dalam badan, tidak. Dia macam tu. Dia disebabkan oleh apa yang kita makan ataupun kita pernafasan kita, dia akan hasilkan bahan kimia. Beresid ke apa semua tu bahan kimia lah. Okay. Lepas tu kita ada termoreseptor. Termo ni awak kena ingat, termometer kan alat untuk menguji suhu. So termo kat sini perubahan suhu. Foto memang dah biasa. Foto ni adalah cahaya. Fotosintesis. Apa tu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui cahaya. So fotosintesis. Fotolisis, dalam proses fotosintesis nanti akan ada fotolisis, pemecahan molekul air. Fotolisis air, pemecahan molekul air tapi melalui cahaya. So foto cahaya, termo suhu, kimo kimia. Kimoterapi, rawatan pesakit kanser, kimoterapi. Kimo tu kimia, maksudnya bukannya bagi-bagi kimia, tidak. Ubat tu chemical lah, bahan kimia, tapi dengan dos yang tinggi. Jadi dia panggil terapi. Kalau radioterapi, maksudnya dia rawat melalui gelombang radio. Radio tu bukan gelombang radio tu maksudnya gelombang kat situ. Okey, lepas tu kita ada mekanoreseptor. Mekanisme ni adalah sentuhan dan tekanan lah. Okey, lepas tu kita ada nociceptor. Nociceptor ni adalah kesakitan. Okey, yang ni saya tak boleh nak kaitkan dengan apa nak. Nosis ni kesakitan lah, awak kena ingat sendiri lah yang tu. Okey, jadi sebenarnya semua reseptor tu boleh dianggap sebagai pengubah tenaga, iaitu reseptor tu dia boleh ubah bentuk tenaga kepada bentuk lain. Contohlah ni fotoreseptor ni kan dekat mata. Sebenarnya yang cahaya yang masuk tu, tenaga cahaya masuk dekat dalam mata. Tapi bila dia dah masuk dekat dalam mata, retina kita, sel yang peka kepada cahaya dekat dalam dekat mata kita ni, dia akan tukar, fotoreseptor tu dia akan tukar kepada bentuk impuls. Impuls ini adalah satu bentuk elektrik. So dia berjalan dekat dalam badan kita dalam bentuk cas-cas elektrik.
Bukanlah cas, dia panggil isyarat elektrik. Kita panggil sebagai impas saraf. Nah, so dia akan kesan macam kat sini, retina akan tukarkan reseptor kat retina ni akan tukarkan dia jadi cas elektrik. Isyarat elektrik yang kita panggil sebagai impas saraf. Itu yang bergerak sepanjang neuron deria, neuron perantaraan, neuron motor yang awak akan tengok nanti sampai daripada reseptor pergi kepada neuron deria ataupun neuron efferent dalam bentuk dihantar impas saraf itu. Rangsangan tadi dihantar dalam bentuk impas saraf, hantar kepada otak melalui neuron deria, neuron efferent. Dekat otak ada neuron interneuron. So dia akan interpret dekat situ dan dia akan keluar balik sebagai impas saraf yang baru, isyarat elektrik juga, tapi hantar kepada neuron perantaraan. Neuron efferent. Neuron efferent yang menghubungkan otak dengan efektor. So sampai dekat efektor pun sama. Itu dalam bentuk isyarat elektrik. So semuanya sebab itulah dipanggil reseptor boleh dianggap sebagai pengubah tenaga lah. Pengubah tenaga ni biasa ada fizik je kan. Sebab tu kalau dalam bentuk pesawat dia kata merentas bidang. Okay, next kita nak faham macam mana koordinasi badan itu berlaku. Tak ada kat dalam textbook awak tapi nak awak faham. So koordinasi badan ini adalah cara badan menentukan suatu tindak balas terhadap sesuatu rangsangan. Rangsangan pula adalah perubahan di persekitaran yang dikesan oleh organ deria. Organ deria ni kita ada mata, lidah, telinga, kulit dan juga hidung. So kulit adalah organ deria kita yang paling besar. Daripada tak kisahlah daripada rambut sampailah kepada hujung kaki kita, itu semua kita cover dengan kulit. Okey, lepas tu ingat kita ada mata, lidah, telinga, kulit dan juga hidung. Itu organ deria. Dalam organ deria ni lah adanya reseptor. Reseptor inilah yang mengubah perubahan persekitaran itu kepada bentuk impas saraf, iaitu isyarat elektrik yang akan dihantar merentasi sistem saraf kita kepada otak dan balik semula kepada dan akan kemudian hantar kepada efektor untuk bergerak balas. So koordinasi badan terhasil daripada tindak balas dalam sistem saraf. Dan yang awak tak belajar ada lagi adalah sistem endokrin. Sistem endokrin ni macam contoh saya bagi tahu awak tadi lah. Degupan jantung, macam mana degupan jantung tu berlaku sebab dia ada hormon. Hormon itu diremeskan oleh sistem endokrin dalam badan kita. Sebab itulah pernafasan kita jadi laju apabila kita nampak sesuatu yang excited ataupun takut. Ataupun awak nak periksa nanti kan, berdebar-debar. Semua itu adalah dengar berita ke apa-apa. Itu adalah melibatkan sistem endokrin kita. Selain daripada sistem saraf. Okey, kenapa kena buat gerak balas ni? Membolehkan kita, tadi ada dah sikit, melindungi tubuh badan kita dari rangsangan yang memudaratkan. Contohnya objek panas tadi kan, mak panas tadi. Membolehkan tubuh kita menghasilkan tindakan tertentu sebagai tindak balas terhadap rangsangan. Tindakan tertentu ni yang sesuai. Menyelaras atur tindak balas yang sesuai dengan rangsangan. So, dia akan melibatkan dua sistem tapi teratur. Teraturlah. Selaras untuk menghasilkan rangsangan yang sesuai. Gerak balas yang sesuai nanti. Okey. Lepas tu ini samalah macam yang tadi kan. Yang ni untuk tumbuhan sini bawah tu. Ni slide lama ni. Yang ni samalah ni slide lama. Biarlah tinggallah. Okey. So yang inilah. Awak akan tengok kalau ini stimulus ni rangsangan apa respon kita, gerak balas kita. Kalau macam cahaya dia akan dikesan oleh mata lah. Dan membolehkan kita melihat sesuatu benda tu sama ada kalau lah katakanlah yang ini dalam bila awak blackout awak kan nampak yang ni. Ni contohlah salah satu contoh. Time cahaya banyak anak mata kita akan kecil je. Sebab tu awak nak tengok mata awak. Kalau biasa waktu ni saya ajar saya akan suruh awak tengok anak mata masing-masing. Dalam kes ni. Dalam kelas tengok antara satu sama lain punya anak mata. Lepas tu saya suruh pejam sekejap lepas tu buka cepat-cepat. Waktu tu kawan mesti dah standby untuk tengok. Awak akan tengok anak mata kita daripada kecil dia akan buka besar. Kalau tak pun awak boleh buat eksperimen ni dekat rumah sendiri. Tengok menghadap cermin, mula-mula buka mata awak akan tengok anak mata kecil. Anak mata ni awak kecil tengah-tengah tu. Bukan yang warna hijau, warna biru, warna koko, itu iris. Anak mata tu tengah lagi. Yang tengah kecil tu. So awak tengok yang tu. Bila awak pejam mata lama, tiba-tiba awak buka, awak akan nampak anak mata awak tu makin lama makin besar. Tapi tidaklah besar mana, dia akan besar daripada yang awal tu. So, awak kena ingat ni, bila cahaya banyak, anak mata kecil. Bila cahaya kurang, anak mata kita besar. Itu memang sifat anak mata kita.
Dia berubah mengikut amount cahaya yang masuk dalam mata kita. Okey, lepas tu bunyi. Didengari dikesan oleh telinga, membolehkan kita untuk mendengar. Taste and smell, yang ini bahan kimia yang masuk dekat dalam badan lah. Melalui hidung ataupun mulut, lidah kita. Bukan mulut bukan organ deria, lidah. Okey, dan membolehkan kita boleh rasa sesuatu benda tu dan bau kan. Okey, lepas tu kita ada temperature, pain, touch and pressure lah. Yang tu semua dikesan oleh organ deria kita yang paling besar iaitu kulit. Okey, lepas tu kita nak masuk 12.2. Sikit je 12.2 ni. Tak adalah sikit sangat. Tapi boleh lah. Okey, so sistem saraf. Yang ni lah yang saya bagi tahu ni sistem saraf. Nanti awak akan jumpa sistem endokrin tu 12.6. 12.6 tu sistem endokrin. So yang ni mula-mula kita tengok sistem saraf dulu. Ada apa dalam sistem saraf ini? Okay, kalau tengok dalam gambar ni, so kamu nampak ada dua benda yang paling besar iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. So sebenarnya macam ni. Sistem saraf manusia kita bagi kepada dua. Oh, saya dah boleh buka ni bagi besar kan sebab dah cukup orang. Okay, sistem saraf kita boleh bagi kepada dua. Satu sistem saraf pusat, satu kita panggil sebagai sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni dia menerima dan mentafsir, salah hijau ni, impuls dari reseptor dalam organ deria. So dia terdiri daripada dua benda iaitu otak dan juga saraf tunjang. Okay, untuk sistem saraf periferi pula, dia terima maklumat dari sistem saraf pusat dan menghantar semula maklumat ke sistem saraf pusat. So dia terdiri daripada dua iaitu saraf cranium dengan saraf spinal. Apa benda daripada pusat lepas tu hantar balik ke pusat. Okey, sebab tu kita tengok gambar. So dalam gambar ni awak tengok yang utama sebenarnya sistem saraf pusat. Sebab tu nama dia sistem saraf pusat. Okey, kita ada otak dan kita ada saraf tunjang yang tengah-tengah ni warna kuning. Dalam muka teks awak ni lah ni, muka surat 220. Okey, lepas tu kita kena ada sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni adalah sistem saraf yang menghubungkan ni. Kalau dekat sini ni semualah yang berkaitan dekat bahagian atas kepala kita ni dengan otak. So kita panggil dia saraf cranium. Saraf yang menghubungkan otak kita. Organ-organ deria yang ada dekat bahagian muka kita ke dekat bahagian kepala tu dengan otak. So kita panggil saraf cranium. Lepas tu kita ada satu lagi kita panggil sebagai saraf spina. Spina ni datang daripada perkataan spinal cord lah. Saraf tunjang kita. Maksudnya apa? Cranium ni otak ni. So, dia akan hubungkan semualah. Daripada kulit kita ke ni daripada kulit, daripada sentuhan, panas ke situ kan. Semua tu menghubungkan dia kepada kita punya sistem saraf pusat yang kita panggil sebagai saraf tunjang. So, ni ke saraf kecil-kecil yang menghubungkan ni kepada ni. Lepas tu nanti dia hantar balik kat sini. Itu yang dia kata daripada saraf pusat pergi hantar balik kan. Itulah maksudnya. So mula-mula dia dapat, dia detect, dia hantar balik dia hantar kat saraf tunjang. Hantar kepada otak ke. Lepas tu bila dah siap buat interpret, dia orang sistem saraf pusat kita dah siap interpret, dia hantar balik kepada sistem saraf spinal, sistem saraf periferi kita ni untuk buat gerak balas. Sebab tu yang keluar menerima maklumat dari sistem saraf pusat dan menghantar semula maklumat ke sistem saraf pusat. Tu yang sebab itulah. Faham ke? Boleh ke? Untuk saraf spina dengan saraf cranium ni, sistem saraf periferi ni apa? Sistem yang menghubungkan macam kalau cranium dia hantar impuls saraf dari otak ke otak. Dari otak dan ke otak. Dari dan ke otak. Kalau saraf cranium kan. Kalau saraf spina pula dia menghubungkan, dia menghantar maklumat impuls saraf daripada organ deria kepada sistem kepada saraf tunjang kita. Lepas tu daripada saraf tunjang tu hantar balik. Faham maksudnya masuk tu lain, yang keluar tu impuls saraf yang lain lah. Kepada organ deria pula yang ada dekat sekitar badan kita. So itu sebenarnya kenapa apa fungsi periferi dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni mesti dia untuk interpret lah semua maklumat. Dia adalah pusat kepada semua. So semua impuls saraf last sekali akan dihantar kepada otak sebenarnya. Tapi ada beberapa impuls saraf yang tak akan sampai dekat otak. Dia just berhenti dekat saraf tunjang dan buat gerak balas.
Yang itu melibatkan tindakan refleks. Dia tak melibatkan otak. Tetapi kebanyakannya akan dihantar kepada otak untuk buat tindak balas. So, otak ni sebenarnya adalah pusat integrasi. Ni gambar otak manusia ni kan. Dia adalah pusat kepada semualah. Semua tindak balas kita sebenarnya datang daripada otak kita yang mentafsir dan menginterpret. Interpret ni maksudnya dia diterima, lepas tu dia buat tindak balas arahan baru. So itulah maksud interpret. Dia fikir lah dia buat macam mana cakap kat awak. Saya rasa awak faham benda ni. Otak ni dia interpret, lepas tu dia buat gerak balas kan. Interpretasi dia tu yang menghasilkan gerak balas kita lah. Okey. Boleh 4A? Faham ke tak takat ni? 4A? Faham cikgu. Boleh Okay, lepas tu kita tengok otak. So otak, dia ada cerebrum. Tadi saya sebut dah juga. Cerebellum, medulla oblongata, kelenjar pituitari, hipotalamus. Okay, cerebellum dengan medulla oblongata ni, dia banyak terlibat dalam sistem saraf. Okay. Hipotalamus dengan kelenjar pituitari ni dia lebih kepada sistem endokrin yang awak akan belajar pada topik 12.6. Tapi inilah fungsi otak sebenarnya. Dia combine dua, sebab tu dia adalah pusat integrasi. Dia yang buat keputusan apa-apa yang akan berlaku kepada badan kita. Okay, so kita tengok dulu yang cerebrum. Merupakan struktur otak yang paling besar dan kompleks. Dan dia ada pada bahagian hadapan otak. So kalau kamu tengok daripada hujung ni anak rambut awak tu, dekat dahi lah senang. Sampailah dekat bahagian belakang atas ni, dekat nak tak sampai tekak, tak sampai lagi. Atas sikit. Itu adalah bahagian hadapan otak. Walaupun kata depan, belakang, tengah, atas, tak. Itu dia kan kira-kira sebagai bahagian hadapan otak. Okey, dan permukaan dia berlipat-lipat. Kenapa permukaan dia berlipat-lipat? Semakin banyak lipatan, dia sebenarnya menyediakan luas permukaan untuk menempatkan, memuatkan lebih banyak saraf. Bila banyak saraf ni nanti awak akan tengok dia ada neuron motor, neuron deria, neuron perantaraan. So, neuron perantaraan yang duduk dekat dalam otak. Lebih banyak neuron perantaraan. Awak pernah tengok tak iklan susu tu? Baby tu. Yang dia kata berhubung antara satu sama lain tu, maksudnya budak tu pandai kan? Inilah maksudnya. Lebih banyak neuron-neuron itu dapat ditempatkan di dalam otak kita pada permukaan yang berlipat-lipat itu, maka orang konon-kononnya neuron tu akan boleh berhubung dengan lebih cepat. So orang macam konon-kononnya lebih pandai lah. Ingatan dia lebih kuat, gerak balas dia lebih tepat, pantas semualah. Okay, so itu fungsi kenapa permukaan otak tu berlipat-lipat. Okay, sama je sebenarnya kenapa permukaan perut pula dah. Usus kecil kita pun kan berlipat-lipat dekat dalam perut kita kan. Bukan dalam perut, dekat dalam sistem pencernaan kita. Sama je lah. Sebab dia nak tambah luas permukaan. Untuk, kalau usus kecil untuk membuat lebih banyak, menempatkan lebih banyak ileum untuk mempercepatkan lagi proses penyerapan nutrien yang tercerna. Sama je. Awak tahu konsep dia apa? Bila kita lipat benda ataupun kita itu sebenarnya nak menambah luas permukaan. Awak jumpa dekat sini, awak jumpa dekat time belajar pencernaan. Semua tu dia ada kaitan. Cuma kita kena pandai lah bila dekat otak untuk menempatkan lebih banyak neuron ataupun saraf. Kalau dekat dalam usus kecil untuk menempatkan lebih banyak ileum yang akan mempercepatkan proses penyerapan nutrien yang tercerna. Dia gitu. So saya harap benda-benda macam ni awak nampak macam tak penting. Tak, dia penting sebenarnya. Dan awak akan nampak lebih kurang sama je. Sebab tu asas kena kemas biologi ni. Bila asas awak kemas, marilah soalan pelik-pelik sikit awak boleh jawab.
Basic kena kuat lah. So, okay. Merupakan pusat mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personality dan tindakan terkawal. Okay, ingatlah. Cerebrum ni penting untuk kawal tindakan terkawal. Apa dia tindakan terkawal ni? Tindakan yang kita fikir dulu sebelum kita buat. Kita boleh kawal lah, senang. Saya nak bercakap ni, sebenarnya saya boleh cakap. Saya boleh berhenti. Saya fikir dah. Apa yang nak keluar? Macam saya cakap tadi lah. So, itu adalah tindakan terkawal. Saya tak nak bercakap, saya berhenti. Awak nak belajar, tak nak belajar. Awak nak buat kerja, tak nak kerja. Itu semua tindakan terkawal. Nak menulis, nak mendengar, nak menyanyi, nak buat apa. Itu semua tindakan terkawal. Okey, sebab nanti kan awak akan jumpa tindakan luar kawal dan tindakan refleks. Yang tu lain sikit. Okey, cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat ini akan dianalisis, diintegrasi dan dihubung kait untuk menghasilkan persepsi deria. So inilah yang sebenarnya yang akan menghasilkan impas saraf baru. Apa yang akan kita buat selepas kita dapat perubahan persekitaran tu, rangsangan tadi. Okey, gerak balas akan ditentukan dan arahan akan diberikan kepada efektor. So impas saraf baru akan keluar daripada otak kita dan akan dihantar kepada reseptor. Efektor. Cerebellum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi seperti pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. Kenapa? Sebab banyak dia kawal dekat sini lah. Awak tengok ni. Ni. Dia kawal bahagian mata kita, dia kawal bau, semualah dia kawal ni. Nampak? Kaki, badan, lengan, muka, percakapan, bau, deria, kulit, pendengaran, penglihatan, ingatan. Ingatan tadi kat sini tapi ada. Kalau sebab tu cerita TV, terantuk betul-betul dekat atas kepala tu, orang tu pun hilang ingatan. Betul lah tu. Cuma tempat tu kadang-kadang orang terantuk kat situ, orang terantuk kat sini pun dia hilang ingatan. Tak, dia ada sebenarnya ada tempat di mana ingatan itu kalau tercedera bahagian tu, maka dia akan hilang, lost dia punya memori. So sebab dia ada tempat ni ada tempat-tempat dia tersendiri. So kalau dia cedera dekat sini, mungkin dia tak boleh gerakkan kaki lah. Okey, kalau dia tercedera dekat sini, mungkin biasanya dia tak boleh bercakap. Okey, dia ada lagi lah. Okey, so itu adalah cerebrum ni. Bahagian otak terbesar, permukaan berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan otak supaya dapat menyimpan lebih banyak neuron, ataupun kalau dalam buku teks awak dia kata deria pula apa? Apa tadi? Saraf. Lepas tu dia ada merupakan pusat kawalan tindakan terkawal, mengawal aktiviti mentalisme, samalah masih kat dalam buku teks awak. Okay, lepas tu kita tengok yang kedua adalah cerebellum, memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Ni kan, ni yang macam daun sikit ni. Dekat sini, bahagian bawah sikit tu dekat tekak awak, tapi bukanlah dekat tekak betul, atas sikit. So itu cerebellum. Dia penting untuk keseimbangan badan. Dia mengawal, dia duduk bawah medulla oblongata, depan medulla oblongata, bawah bukan depan, dia punya belakang kat sini kan. Bawah cerebrum. So permukaan ni masih berlipat-lipat, tapi tak sebanyak cerebrum. Okey, kawal keseimbangan badan, kawal postur badan, macam mana awak boleh duduk sekarang ni dekat atas kursi ke, dekat atas lantai ke, disebabkan cerebellum awak bekerja lah, berfungsi dengan elok. Okay, lepas tu kita ada medulla oblongata. Medulla oblongata terletak pada anterior cerebellum, ni lah bahagian depan cerebrum, dekat dekat tekak, dekat tengah-tengah tekak lah kita kata. Bukan dekat tekak tu esophagus tau, dia atas sikit. Macam mana nak cakap kat awak? Dekat dengan telinga tapi dekat belakang ni, tengah-tengah tu. So, terletak di anterior cerebrum, mengawal tindakan luar kawal. Tadi tindakan terkawal, ni tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pembasuh cerutan tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk bersin dan menelan. Okey, sini medulla oblongata buat kerja. Sebab tu, ini ada tindakan terkawal. Sebab tu awak tak boleh nak kawal denyutan jantung. Okey, jantung nak suruh berdegup 100 kali dalam masa satu minit. Tak boleh. Awak tidak berhak. Awak tak ada kekuatan untuk mengarahkan jantung awak berdegup laju ataupun berdegup kencang. Ataupun perlahan. Slow down. Tak ada. Dia tak akan dengar. Yang buat kerja ni, dia akan jadi dengan sendirinya apabila berlaku perubahan persekitaran. So, macam tadilah. Macam mana baroreseptor tu mengesan tekanan darah tinggi.
maka dia akan hantar kepada medula oblongata yang akan adjust benda tu supaya jadi rendah balik. So kita memang tak boleh kawal benda ni, tapi kita tahu dia berlaku secara sendirinya. Sebab tu kita panggil tindakan luar kawal. Kita tahu dia jadi, kita tahu benda tu sedang berlaku dekat dalam badan kita, tapi kita tak boleh kawal. Kita tak ada kuasa untuk mengawal dia, untuk nak berhenti, nak slow, atau nak cepat, ataupun nak suruh buat apa-apa, tak boleh. Dia akan berlaku dengan sendirinya. Dia hanya akan berhenti apabila kita sudah lagi tidak bernafas. Tak ada. Nyawa kita dah tak ada dah. Waktu tu dia akan berhenti. Kalau tidak, dia akan terus berjalan sendirinya mengikut perubahan persekitaran dalaman lah biasanya. Okey. Jadi kita ada hipotalamus ni kat sini. Okey, merupakan pusat kawalan untuk hemostasis kita. So kat sini dia akan kawal suhu, tekanan darah, keseimbangan air, kelaparan, dahaga, semua dia kawal lah. Hipotalamus ini menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Kenapa? Sebab dekat bawah dia ni ada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary ni adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin. So awak nampak tak? Sini ada medula oblongata, sini ada kelenjar pituitary. Dan hipotalamus duduk tengah-tengah sebab dia yang menghubungkan sistem endokrin kita ni dengan sistem saraf kita. Jadi sangat penting hipotalamus itu. Lepas tu kelenjar pituitary ni adalah kelenjar utama untuk sistem endokrin. Dia yang akan rembeskan hormon utama. Dan hormon dia ni boleh kawal kelenjar-kelenjar lain. Kita manusia ni, tak kisah lelaki atau perempuan, dia ada 5 kelenjar semua. Kelenjar endokrin kita terdiri daripada 5 lah. Ada yang ada perkataan nama kelenjar kat depan, ada yang organ. So 5 benda tu dikawal oleh kelenjar pituitary. So dah ada 5. Tadi saya kata 5 kan? So 4 lain dikawal oleh kelenjar pituitary. Sebab kelenjar pituitary itu adalah kelenjar utama. Tolong ingat ejaan ni semua. Hipotalamus, cerebrum, medula oblongata, pituitary. Tolong ingat ejaan ni. Kalau salah, memang salah lah jawapan awak bila awak menjawab. Dan kita ada last sekali kat bawah ni, saraf tunjang. Saraf tunjang bukan otak. Awak kena ingat, saraf tunjang bukan otak. Sebab itulah dia adalah sistem saraf pusat ada 2, otak dan saraf tunjang. Itu adalah sistem saraf pusat. Dia tak kata, kalau dia tu termasuk dekat dalam otak, maka kita tak boleh pisahkan dia. Tapi sebab saraf tunjang tu benda lain, otak benda lain. Maka ingatlah, saraf tunjang bukan otak. Bawah medula oblongata, straight ke bawah, dia adalah saraf tunjang. Bermula dekat tekak lagi, bawah sikit lah. Bukan tekak dekat dalam tu, dekat tekak ni, bahagian tekak ni kita ada satu salur esophagus untuk pencernaan. Kita ada juga salur trakea untuk pernafasan. Dan kita ada saraf tunjang, semua combine. Sebab tu bahaya bahagian tekak kita ni. Dan bahagian belakang dekat tekak depan tu, tekak belakang semua bahaya. Sebab ada 3 benda dekat situ. Sebab tu lah binatang pun sama. That's why kalau kita nak korban binatang, kita kerak kat situ. Sebab kita akan putuskan semua. Ketiga-tiga je. Kan dia korban itu kan, potong sampai habis. Yelah tahu tak lah kan. Tapi kalau awak tengok, biasa kan. Saya akan suruh pelajar saya pergi tengok. Sebab nak tengok benda tu kan, awak akan nampak dia melibatkan 3 benda kat situ. Semua ada. Penting ni bahagian tu. Okey. Ni dah. Okey, ni prestasi dan lamalah. Okey, dan ini pun sebenarnya tak ada dekat dalam silibus awak rasanya. Tapi saya nak tunjuk dekat awak lah, nak beritahu otak ni dia ada part-part dia yang tertentu. Kalau cedera bahagian tu, memang akan efek lah. Akan berlaku lah. Tak boleh buat fungsi dia lah. Okey, dan yang ini yang ada dekat dalam badan, dalam buku teks awak, iaitu tentang saraf tunjang tadi kan. Yang last sekali tadi saya beritahu pasal saraf tunjang. So saraf tunjang ada terdiri daripada 2 jirim. Satu jirim putih, satu jirim kelabu. Jirim kelabu duduk tengah-tengah, dia macam rama-rama sikit. Dekat dalam jirim kelabu ni lah adanya sistem saraf pusat kita. Sama ada otak, dia ada, sorry. Ini dah sistem saraf pusat kita. Dekat dalam ni ada neuron, dia tulis neuron geganti ataupun interneuron ataupun neuron perantaraan. Neuron perantaraan ni nanti awak akan belajar besok. Memang dia duduk dekat dalam saraf tunjang ataupun dekat dalam otak sahaja. Dia tak duduk kat tempat lain. Okay, lepas tu kita ada neuron deria. Neuron deria ni akan bawa impas saraf daripada reseptor
bawa hantar kepada kita punya sistem saraf pusat. Dalam dia ada neuron perantaraan ataupun neuron berganti. Dah interpret siap, dah tukar maklumat dah. Katakanlah masuk, apa tu, air panas. Terkena mak panas. Keluar, malam duduk kat sini dia akan keluar. Okey, cepat-cepat alihkan tangan. Tangan tekan tersentak, keluar arahan baru. Ini adalah neuron motor. Neuron motor ni neuron efferent, yang ni efferent. Okey, bagus lah buku teks. Saya tak perasan sebab tahun lepas saya tak sempat mengajar bersemuka yang benda ni dengan pelajar 3.5A. Lepas tu saya banyak hantar link untuk bab ni sebenarnya. Jadi kan sebenarnya dia dah guna perkataan yang paling awak senang ni lah. So dia tak guna efferent, dia guna diarrhea dengan motor. Senang lah. Dulu kan pelajar tertukar. Efferent tu diarrhea, efferent tu motor. So dalam konteks guna diarrhea dan motor, baguslah. Cuma yang ni lah, sepatutnya biasa neuron perantaraan dia tukar jadi neuron berganti. Itu tak perasan ni. Okay, tak apalah. So itulah, daripada jirim putih dia akan mengandungi akson dengan salut mili. Ni sebenarnya awak kena tengok nanti dekat nanti bab 12.3. Apa benda tu kan untuk dapat ni. So akar ventral dia mengandungi neuromotor yang menghantar saraf daripada saraf pinggang ke efektor. Saraf spina, saraf mengandungi neuron deria dan neuromotor. Akar dorsal, tempat di mana kita akan jumpa ni sebenarnya. Ganglion. Ganglion ni adalah badan neuron deria, badan sel neuron deria. Dia akan bonjol kat sini sikit. Tu tempat ganglion, akar dorsal. Jadi sebab tu kita boleh beza mana satu akar dorsal, mana satu akar ventral. Akar ventral dia tak ada ganglion. Jadi kita kalau disuruh buat mana tempat masuk, senanglah. Tempat yang ada benjol, tempat itu neuron deria. Sebab apa? Sebab kita nak buat ni. Dia akan terkeluar sikit neuron badan sel neuron deria. Dia benjol. Kat sini kan tak ada kan? So yang ini akar dorsal. Okay, yang akar ventral dia tak ada apa-apa sebab neuron motor dia punya badan sel di hujung mula-mula muka dia. Then dia hanya ada akson saja panjang gitu. So itu macam mana kita nak kenal lah. Mana satu akar dorsal, mana satu akar ventral. Okey, jadi tak ada lah. Sampai sini saja untuk hari ni. Sorry dah ajak sikit. Sepatutnya 1.40 kan. Dah 1.53. So saya tak sambung lah. Untuk 12.3 tu memang saya nak mengajar sampai sini dah. Okay, 12.3 neuron dan synapse tu dia akan straight sekali dengan tindakan luar kawal dan tindakan terkawal. Senang. Sekali dengan sistem saraf manusia. InsyaAllah esok 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ni. Sebab 12.6 tu cerita lain dah minggu depan. Dia memang kena duduk, dia pisah gitu baru awak akan nampak jelas sikit. Okay? Ada nak tanya ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay ke semua? Faham ke? Saya mengajar syok sendiri seumur. Budak senyap je. Ni kelas ni ramah. Join. Penuh seumur. Alhamdulillah. Suka sangat. Tapi senyap lah. Awak boleh. Kalau saya mengajar, awak nak mencelah pun boleh. Awak nak tanya. Cikgu saya tak faham yang ni. Ni kenapa jadi gini? Tak apa. Saya okey je. Tak ada masalah. Kelas saya, kalau saya suka kelas macam tu. Kita akan rasa awak terlibat sama. Sebenar-benarnya. Tapi biasa budak memang. Budak kelas biologi ni memang senyap je. Nanti time perbincangan, saya harap benda tu dua hala lah. Kalau macam ni saya tengah ngajar kan, ngajar je. Tak apalah awak tak nak menyampuk pun. Tapi nanti bila dah habis syllabus, kita buat revision, kita buat perbincangan soalan. Saya harap awak terlibat lah, awak semua akan terlibat lah. Bukan duduk senyap macam ni lah. Boleh Boleh cikgu. Okey, ada nak tanya tak? Sekali lagi saya tanya ni. Kalau tak ada, kita nak akhiri kelas kita lah. Tak ada? Nyak je? Cikgu. Tak ada Okay, kalau tak ada, so kelas kita berakhir dekat pukul 1.50 ni. So kita sudahi kelas kita dengan surah Wa'as dan tasbih kifarah. Siapa yang dah siap baca doa, baca surah boleh left lah. Terima kasih sebab join kelas saya. Assalamualaikum.